أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi, dua kali sebulan, Isnin kedua dan juga Isnin keempat, untuk kita belajar ataupun bedah buku. Tajuk buku ni adalah Perang Gerila dengan Syaitan, dan Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung bab yang ke-6, iaitu bab berkaitan dengan sifat-sifat syaitan. Sifat-sifat syaitan. Dan insya-Allah kita dah baca bab ni sampai topik yang tabiat syaitan. Ada banyak, ada dalam belas gitu. Ini yang terendah kita baca sebelum saya just recap sekali harum. Antara sifat iblis, tabiat syaitan ni adalah sombong, takabur. Kemudian yang kedua, sifat dia suka membazir. Ustaz Yusuf minta kontrol mic mungkin ada yang terlepas pandang mic tu. Okey, suka membazir, sangat kufur, kita dah bincang ni. Kemudian gemakan arak, judi, tilik nasi, ini semua berdasarkan nas-nas Al-Quran lah. Pengotor, sebab Nabi baca doa menghindari kejahatan mereka yang tinggal dalam toilet. Yang kelima, suka mungkin janji. Kemudian yang keenam, suka menyebarkan fitnah. Ini cerita fitnah mereka terhadap Nabi Sulaiman berkaitan dengan sihir. Kemudian suka api-apikan permusuhan. Lepas tu yang ke-8, pemarah. Yang ke-9, benci zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-10, akhir sekali kita berhenti 2 minggu lepas, antara satu sifat syaitan ni adalah dia kata pembelik, licik dan juga penipu. Dan hari ini kita masuk sifat iblis ataupun syaitan yang ke-11, iaitu oportunis. Dan iblis ataupun syaitan ni dan juga kuncu-kuncu dia sangat oportunis ataupun pandai mengambil kesempatan. Syaitan ni dia sentiasa mengintai peluang untuk sesatkan manusia. Contoh dalam hadis ni, kalau kita perhati hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Jangan seorang lelaki itu bersendirian dengan seorang wanita. Sebab kalau ada berdua je, syaitan akan jadi orang yang ketiga. Dan bila dia jadi orang yang ketiga, dia akan buatlah berbagai cara untuk merosakkan lelaki dan juga perempuan yang duduk berdua-duaan itu. Cara nak rosakkan tu dengan hasut, timbulkan rasa sayang, kemesraan. Lepas tu sudahnya dia akan merebak kepada perkara lain. Lepas Nabi kata, cara nak hindarkan alaikum bil jamaah, kamu kena bersama dengan jemaah. Wa iyyakum wal furqata, dan jangan sekali-kali jauhilah, kamu kena jauhi perpecahan. Kenapa? Syaitan ni dengan seorang dia duduk dengan seorang. Kalau berdua dia akan jadi berjauh. Lepas tu Nabi kata, man arada buhbuhatal jannah, siapa yang nak mendiami syurga terbaik, falyalzamil jamaah, dia kena bersama dengan jemaah. Jadi hadis ini kalau kita perhati, walaupun cerita dia berkaitan dengan mengenai kepentingan berjemaah, mengenai kita kata bahayanya lelaki berdua dengan perempuan tanpa mahram, tetapi secara tak langsung kalau kita perhati di sini kita nampak setan ni oportunis. Contoh, bila duduk lelaki dengan perempuan berdua-dua, dia akan masuk, dia akan buat macam-macam nak bangkitkan nafsu, menimbulkan rasa cinta pula, cinta palsu tu, bukan cinta betul. Lepas tu Nabi sebut, setan kalau duduk seorang dia lagi mudah untuk merosakkan kita, menghasut kita buat benda tak elok, berbanding kalau dua ataupun lebih. Lepas tu kita kena bersama dengan jemaah.
Lepas tu saya apa, kalau kita perhati orang yang menghadapi masalah apa, menghadapi masalah mental. Ni cerita yang terbaru saya dapat daripada seorang pelajar. Dia jumpa saya, dia cerita masa PKP first round lagi tu, dia memang duduk di asrama. Dia macam kata terkandas di asrama lah. Tolong tutup mic yang baru masuk tadi. Tutup mic. Tutup mic. Siapa yang baru masuk, tolong tutup mic. Berhati mic masing-masing. Supaya tidak ada gangguan bunyi. Okey, pelajar ni kalau nak kira seorang yang sangat beragama sebenarnya. Saya kenal dia budak baik lah. Lepas dia kata masa dia duduk dekat asrama tu, bayangkan masa berapa bulan, duduk terkurung sendiri. Lepas tu dia dapat call daripada rumah, mak dia positif COVID. Dan masa tu dia kata masa dia duduk seorang-seorang di asrama tu, dia kata macam-macam kecamuk datang dalam kepala dia. Macam suara tu datang macam menejah-nejah pemikiran dia. Sehingga dia kata tak boleh tidur. Fikiran tu jahat. Macam-macam lah suruh buat benda negatif lah. Lepas tu bila dia kata macam tu, saya berkata, apa kata kalau saya bacakan ayat ni pada awak? Awak tak tenang sebab awak tak berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Lepas tu budak ni, student ni, terbeliak biji mata. Dia tengok ke saya. Macam celik dah, jegir mata. Lepas tu saya berfaham, saya berkata ke dia, macam mana sakit hati tak? Awak rasa macam bila awak kata awak ada masalah mental, duduk terkurung, datang bisikan-bisikan. Ini bisikan syaitan. Kenapa? Fa inna syaitana ma'al wahid. Syaitan tu duduk bersama orang yang seorang. Berbagai-bagai. Lepas tu tiba-tiba ada orang kata, awak ni kurang zikir pada Allah ni. Padahal budak ni hafal Quran ni. Baca Quran non-stop. Macam mana? Dia kata, oh betul Ustaz. Dulu, dia tidak semudah yang kita sangka seperti itu. Jadi antara satu cara untuk menghindarkan syaitan ini daripada ambil kesempatan atas apa yang berlaku pada kita jangan duduk seorang. Bila kita duduk seorang, dia datang macam-macam dalam kepala. Dia bisikkan itu, bisikkan ini. Bahkan ada hak sampai tersesat. Sebab ada saya jumpa ramai juga orang yang masa mudanya teruk, jenggu. Lepas tu bila tua-tua ni, dia dapat mimpi. Mimpi dia ajar tu, ajar ini. Dia tak pergi belajar, dia duduk seorang-seorang, dia rasa dia istimewa. Sedangkan dia sedang ditipu oleh syaitan. Lepas tu syaitan sangat oportunis, sangat pandai mengambil kesempatan. Ini sifat dia. Oleh kerana itu, antara satu panduan yang Nabi ajar, kita kena bersama jemaah. Sebab apabila kita berjemaah, dengan ramai orang, contoh kita duduk surau masjid ke, grup-grup yang baik-baik ke, kalau kita tersilap, orang boleh tegur kita. Kalau kita duduk seorang, kita rasa kita betul sepanjang masa. Inilah masa yang syaitan nak rosakkan kita. Kemudian adalah satu lagi hadis, Nabi kata apa? Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwada 'alaihim syaitan. Nabi kata mana 3 orang, lelaki ataupun wanita lah, yang berada di bandar ataupun di kawasan terpencil padang pasir ataupun kawasan pedalaman yang tidak mendirikan solat secara berjemaah akan dikuasai oleh syaitan. Istahwada 'alaihim syaitan. Oleh itu kamu hendaklah sentiasa bersama jemaah kaum muslimin. Yang pula sempit jemaah tu maksudnya grup kita saja, parti kita saja. Dah jemaah ni kita kata umat Islam yang kita kata tahu hak agama lah. Fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu al-qasiyata. Sebab apa Nabi kata? Umpama dia serigala tu mudah untuk memfaham kambing yang bersendiri tanpa kawanannya. Jadi kesimpulan dia, syaitan dia akan ambil kesempatan untuk merosakkan kita atas setiap ruang-ruang, pada setiap ruang-ruang. Jadi sebab tu kita cara nak hindarkan daripada mereka boleh rosakkan kita seperti itu, kita buat macam mana? Kita mesti bersama dengan jemaah. Bersama dengan jemaah. Okey, kemudian yang ke-12. Ini pun kena perhati. Syaitan yang antara sifat dia suka kiri. Suka kiri. Bahkan kalau kita kata dalam sebuah pertubuhan, ini kita kata grup kanan. Ini golongan kiri. Bila sebut kiri, dia ada konotasi negatif, ganasnya dan sebagainya. Bahkan, kalau kita baca surah Al-Waqi'ah, Allah kata mengenai golongan kiri. Ashabul shimal, ma ashabul shimal. Ahli neraka lah. Jadi nak cerita kiri ni negatif. Bukan saya nak kata tak boleh kita makan. Kalau kita ni ditakdirkan dari jenis kidan, bukan maksud kita kidan, kita ni duduk dengan setan. Tak. Cuma, walaupun kita kidang, dalam aktiviti-aktiviti yang utama mengikut sunnah, kita pakai kanan. Ini macam contoh ni. Nabi kata bila kamu makan tangan kanan. Bila minum tangan kanan. Kenapa setan
makan dan juga minum dengan tangan kiri. Walaupun kita kidal, tapi bila aktiviti makan, adabnya kanan. Jangan kita tak boleh, saya memang dah kiri, tak boleh makan tangan kiri. No, 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 tak boleh. Kenapa kita macam kata seiring dengan syaitan. Nanti kita baca bab seterusnya. Bab tu saya sebut tajuk dia perang apa? Dia cerita perang gerila. Lepas perang gerila tu bab seterusnya senjata untuk berhadapan dengan syaitan. Antara satu daripada senjata kita untuk berhadapan dengan syaitan, kita kena sanggah semua tindakan dia. Antara satu cara tabiat syaitan, sifat dia suka makan tangan kiri, kita makan tangan kanan. Jadi jangan salah faham. Jangan kita kata, Ustaz, dah takdir saya ni tangan kiri, kidal. Takkan macam mana? Saya kata, okey, itu tak salah. Buatlah aktiviti biasa dengan tangan kat kiri kita tu. Dah kita lahirkan begitu. Tapi utama, makan, minum, masuk masjid, kaki kanan. Keluar toilet, kaki kanan. Ini kita utamakan dalam aktiviti yang boleh kita lakukan. Lagipun kita makan, bukan kita makan sepanjang masa. Berurusan tangan kiri. Jadi kita kena ingat, ini sifat syaitan. Kalau boleh kita hindarkan. Dan kalau kita buka dalam Quran, banyak sungguh ayat-ayat yang menunjukkan para nabi ini kanan, tidak kidal. Contohnya kita baca surah Taha. Di awal pertemuan Allah dengan Nabi Musa, Allah kata, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa benda di tangan kananmu tu Musa? Kanan. Lagi baca surah Al-Ankabut, Allah Taala cerita mengenai Nabi ini memang tak pernah menulis, tak pernah membaca. Allah kata apa? Wa ma kunta tatlu min qablihi wala takhutuhu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik. Kamu tak pernah membaca mana-mana kitab sebelum ini, wahai Muhammad. Maksud Nabi tak pernah membaca, tak pernah menulis. Wala takhutuhu biyaminik, dan kamu pun tak pernah menulis khat apa-apa pun dengan tangan kanan. Jadi ayat-ayat ni nak cerita kanan tu antara benda yang utama. Jadi kesimpulan dia macam saya katakan, jangan salah faham. Saya ulang lagi sekali. Kalau kita ditakdirkan kidal, kita buatlah, hiduplah seperti biasa. Tapi untuk aktiviti utama yang disebut secara spesifik adalah hadis ini, makan, minum, dan kanan. Tangan kanan. Okey, yang ke-13, antara satu sifat setan, dia gelojoh. Waktu Nabi kata, al-anatu min Allah, ketenangan itu adalah anugerah daripada Allah. Lepas tu, wal ajalatu minasyaitan, sedangkan gelojoh, gopoh itu daripada gangguan syaitan. Sebab apa ni? Sebab bila kita gopoh, kita gelojoh, kita akan terdedah kepada kesilapan. Lepas tu bila kita tenang, itu adalah satu anugerah daripada Allah. Sebab tu kita macam ayah ke, mak ke, ataupun ketua dalam sebuah organisasi. Kalau berlaku krisis, ataupun kita dengar aduan-aduan, apa sahaja yang berlaku, jangan gopoh. Kita kena sabar, kena tenang. Sebab bila kita tenang, lebih mudah untuk kita menghadapi situasi yang mungkin berlaku. Tuan-tuan, baru-baru ni saya baca sebuah buku. Bagus buku ni. Buku tu buku kecil, tak ada kecil tapi sangat menarik buku ni sebab tajuk dia solusi stres. Secara buku tu solusi stres. Buku ni dia cerita mengenai cara untuk kita menangani stres. Dan stres ni dalam kepala kita ni, dalam otak kita ni, kata ada satu macam benda kecil. Kecil tu dalam berapa cm saja. Okey. Berapa cm saja, tapi dia punya impact pada minda kita, dia panggil amigdala. Dipanggil amigdala. Amigdala ni kecil dia, tetapi walaupun kecil cili api. Sebab apa? Dia bila kita dilanda resah, gelisah ataupun mengalami tekanan, nak marah ke, ataupun kita rasa terancam, amigdala dalam otak kita ni dia macam sejenis hormon stres lah, stres hormon. Apa yang dia akan buat? Dia akan bertindak mengambil alih otak kita. Dan bila dia bertindak mengambil alih otak kita, kita akan hilang rasional dan kita akan jadi emosi. Dan amigdala dalam otak kita ni, kalau ikut apa yang dinyatakan oleh saintis ataupun doktor, dia bertindak dalam 3F. Kalau kita panik, kita rasa terancam, lalu amigdala tu akan ambil alih.
situasi otak kita, lalu dia akan bertindak mengikut 3F. Yang pertama, dia akan freeze. Yang kedua, sama ada freeze, 3. Sama ada freeze, fly, ataupun fight. Kalau freeze, dia static, dia tak buat apa. Pasif. Yang kedua, dia fly. Fly ni terbang, dia akan lari daripada masalah. Yang ketiga, kita risau bahayanya, fight. Dia akan lawan. Bila dia lawan, maksudnya tindakan rasional tu akan hilang dan kita bertindak mengikut emosi. Bila kita bertindak mengikut emosi, kerana tindak balas, kita kata apa? Amigdala dan otak kita ni panggil amigdala hijack. Kalau baca buku tu disebut amigdala hijack. Maksudnya rampasan kuasa oleh hormon amigdala dalam otak kita. Jadi bila dia dah hijack kita, kita akan bertindak dengan agresif ataupun kita buat benda-benda kita akan sesali kemudian. Sebab tu Nabi kata, hadis ni, al-anatu minallah, ketenangan itu daripada Allah. Wal ajalatu minasyaitan, dan juga gopoh tu, sifat gopoh daripada setan. Dan saya percaya setan pun tahu, dia belajar sains. Dia tahu ni cara kita nak hilang kerasyunan bila kita marah contohnya, atau kita beremosi, kita akan buat tindakan-tindakan yang di luar kawal yang kemudian akan kita sesali. Banyaklah contoh kita apa, kerana kita tengah marah, kita pun campak telefon. Lepas kita reda daripada marah tu, kita tengok telefon kita dah berkecai. Kita berkata, kenapa aku buat benda tadi? Kalau tanya pakar apa, saya kata dia orang psikologi, dia kata amigdala hijack lah. Tapi kalau tanya saya, amigdala hijack tu satu, tetapi kena ingat setan pun ada juga mainkan peranan. Dia suka kita gopoh, kita gelojoh, buat tindakan-tindakan di luar kawan yang menyebabkan apa? Kita hilang kewarasan. Lepas tu kita akan sesali. Dan ini antara satu sifat setan. Kalau boleh kita jangan ikut. Jangan ikut. Okey, habis. Lepas tu buku tu tuan-tuan bagus kan? Buku solusi stres. Solusi stres. Dr. Rozan Nizam Zakaria. Dia ajarlah teknik. Mungkin saya boleh share sikit lah. Banyak teknik-teknik untuk apa? Dia kata untuk menenangkan kita kembali supaya dia kata senses ataupun deria rasional kita ni boleh. Lepas tu dia kata satunya dia panggil grounding. Grounding ni cara untuk tenang. Antara satu contohnya dia kata kita ni biasanya ada dua deria. Deria rasa dengan apa lagi satu? Gini dia kata, bila kita tengah kata emosi ni, mungkin tindakan kita mungkin boleh dikawal oleh setan buat benda tak elok. Dia kata mula-mula sekali kita kena guna kaedah 5 4 3 2 1. 5 tu dia kata kita perhati dengan mata kita, 5 objek sekeliling kita tengok. 5 tengok, oh ada remote TV, ada mouse, ada komputer, telefon, ada gelas. 5. Lepas tu dia kata lepas 5 ni kita pun tukar pula 4. 4 ni dia kata rasa pegang. Kita pegang benda tu dengan tangan kita. Rasa penjuru-penjuru dia. Ambil 4. Rasa. Lepas tu 3. 3 dia kata dengar. Kita dengar bunyi di sekeliling. Fokus pada 3 bunyi. Habis 3 bunyi, kita pun pergi pula 2. 2 ni dia kata hidu. Cuba kita hidu. Bau-bau. Dan yang terakhir, 1 rasa. Ambil lah gula-gula ke rasa. Jadi bila kita buat macam ni, 5, 4, 3, 2, 1 ni, dia boleh menenangkan kita ataupun dia katakan tadi, amigdala berjaya kita kalahkan, dia tak boleh menguasai minda kita. Itu baguslah bila ni kata bila kita tengok gabungan di antara kaedah-kaedah yang ditemui oleh psikiatris ataupun ahli kita kata psikologis, dan dia seiring dengan kadang-kadang dengan nas ataupun Al-Quran. Allahuakbar. Okey, terusnya yang ke-14. Ini antara satu tabiat setan. Kalau boleh kita jangan ikut tabiat ni. Kita jangan ikut tabiat ni. Tapi tuan-tuan sebelum tu elan sikit Akademi Tadabbur Malaysia yang menganjurkan program pada malam ni adalah sebuah kita kata platform untuk berkongsi maklumat tentang Al-Quran kepada semua Muslim ataupun orang Malaysia. Dan program-program yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur ni sangat aktif, setiap hari ada. Dan kalau tuan-tuan nak menumpang pahala, tuan-tuan boleh menyumbang. Antara caranya, tuan-tuan boleh share program-program yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur. Mudah-mudahan makin ramai orang
kita kata menyentuh dan juga tersentuh dengan Al-Quran. Kitab ini diturunkan untuk kita fahami. Yang kedua, mungkin tuan-tuan boleh memberi sumbangan-sumbangan. Ada dinyatakan dekat chat box, pihak Akademi Tadabbur dah letak di situ nombor akaun dan juga senarai. Ini ada apa? Ada Telegram dan sebagainya. Okey, kita sambung. Sifat syaitan yang ke-14, suka merayau pada waktu maghrib. Oleh itu Nabi larang ibu bapa, penjaga ataupun orang dewasa daripada membiar dan membebaskan kanak-kanak pada waktu ini. Sebagaimana sabda Nabi, Nabi kata idza kana junhul lail, bila dah dekat-dekat menjelang malam ataupun senja, misalnya itu petang, senja, Nabi kata fakuffu sibyanakum, tahan anak-anak kamu daripada keluar. Kenapa? Fa inna syayatin tantashir hina idzin, sebab syaitan masa itu berkeliaran. Fa idza dhahabat sa'atu min al-lail, bila dah masuk malam, fa khalluhum, biarkan mereka anak-anak. Bukan khalluhum suruh lepas keluar dak. Kita kata tak adalah seketat kita kata masa maghrib tu. Wa aghliqul albab, Nabi kata tutup pintu. Sebut nama Allah ketika tutup pintu sebab syaitan tak boleh membuka pintu yang tertutup dengan nama Allah. Jadi kalau kita tengok pada hadis ni, antara perangai syaitan ni suka merayau pada waktu malam, pada waktu senja. Apa so kalau kita contoh, kalau saya pernah tulis buku berkaitan dengan mimpi. Tajuk buku tu Faiz Sulit Mimpi daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Mungkin kalau kita dah habis khatam buku ni nanti esok kalau ada ruang masa kita bedah buku tu. Tapi buku tu tak adalah setebal buku Perang Gerila dengan Syaitan ni. Buku Faiz Sulit Mimpi tu kecil saja. Mungkin kita boleh khatam dalam masa beberapa sesi. Tapi buku tu pun saya tulis pun hasil daripada kuliah saya lah. Sebab saya biasa kuliah saya tak banyak kuliah di masjid-masjid yang saya pilih masjid tertentu saja sebab saya ada komitmen lain, dan biasa untuk kuliah saya akan sediakan bahan. Saya buatlah slide ke tajuk-tajuk, dan bila kita buat slide tu kita ambil buku-buku satu topik, kemudian kita bukukan topik-topik itu. Dan dalam buku bila kita bincang berkaitan dengan waktu dalam sehari, rupanya para ulama menyatakan waktu ni dalam sehari semalam ada dua yang kemuncak. Satu dia panggil waktu syaitan ni, waktu senja. Dia kata waktu syaitaniyah. Waktu syaitaniyah, waktu setan. Satu lagi dia kata waktu rabbaniyah. Waktu syaitaniyah, waktu rabbaniyah. Waktu rabbaniyah masuk waktu ketuhanan. Bila tu waktu ketuhanan tu? Berdasarkan hadis sahih. Hadis sahih Bukhari Muslim tak silap saya. Setiap malam pada 2/3 yang terakhir, rahmat Allah turun ke langit dunia. Hadis disebut Allah turun. Jadi kita nak faham macam mana Allah turun. Itu kita perbincangan dari segi bahasa ke, dari segi akidah. Mudah kita kata rahmat Allah melimpah-limpah pada 2/3 akhir malam. Dan sebab tu pada hadis disebut kalau siapa-siapa minta ampun, siapa-siapa minta bantuan, itulah masih. Sebab tu antara satu teknik atau perawatan yang dipraktikkan oleh orang yang sakit kronik, kalau jumpa dengan para ulama, ustaz-ustaz, orang yang sakit kronik ni, tak kira kanser ke, sakit kronik yang doktor kata susah nak sembuh ni, di samping mereka pergi berubat, jumpa dengan doktor, mereka kena gunakan juga lalian ataupun laluan ataupun talian rohani. Talian rohani itu dengan qiyamul lail, bermunajat di akhir malam. Kenapa doa makbul pada masa itu. Itu dipanggil waktu rabbaniyah, waktu ketuhanan. Dan bahkan disebut waktu itu adalah waktu yang sangat tepat kalau kita bermimpi. Maksud kalau kita mimpi dan kita memenuhi syarat-syarat orang yang mimpinya benar, di syarat dia macam mana? Meringkasnya kalau saya sebut siapa yang bermimpi. Kalau orang bermimpi tu jenis kaki menipu, dia mimpi dah waktu mana pun, mimpilah ketika dia tidur kat mana pun, dia tidur dalam Kaabah sekalipun, kalau dia tu jenis kaki menipu, mimpi dia tak betul. Sebab Nabi kata asdaqukum haditha asdaqukum ru'ya, kama qala. Orang yang paling benar mimpinya, orang yang paling benar lidahnya adalah orang yang paling benar mimpinya. Sebab apa? Kalau kita boleh faham, dia pengaruh psikologi. Maksud kita ketika sedar ni seorang yang benar lidah, tak menipu, sehingga mimpi kita pun benar. Kalau kita ni jenis menipu, mimpi pun tak betul. Itu yang pertama. Siapa yang bermimpi, bagaimana akhlaknya. Kemudian yang kedua, sebelum dia tidur tu dia buat apa? Dia kena pastikan, sebab mimpi ni kalau ikut Nabi ada 3 jenis. Satu mimpi
mimpi yang benar, dipanggil ru'ya sadiqah atau dipanggil mubasyirat, perkhabaran gembira untuk orang saleh. Yang kedua, mimpi mainan tidur. Yang ketiga, mimpi setan. Jadi dalam tiga ni cuma satu saja yang benar. Jadi untuk menentukan kebenaran mimpi itu, siapa yang bermimpi, kemudian yang kedua, sebelum dia tidur tu dia buat apa? Adakah dia mengikuti sunnah Nabi, baca doa-doa Nabi ajar, al-mulk, berwuduk, baca doa Nabi macam bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Sampai habislah, ada beberapa doa. Kalau dia baca dengan doa-doa tu, lepas tu dia bermimpi insya-Allah, dia orang yang benar, dia baca doa-doa. Dan yang ketiga, waktu tidur. Kalau baca surah An-Nur, walaupun ayat ni tidak menyatakan kita kata waktu mimpi yang benar, tetapi ayat itu surah An-Nur, surah yang surah An-Nur, surah yang ke-24 tu aja ayat yang ke ayat yang ke-58. Allah Ta'ala cerita adab dalam rumah tangga. Allah kata kalau nak masuk bilik mak ayah, bilik kita kena ajar orang gaji kita ke, khadam kita ke, hamba ke, ataupun budak-budak lelaki balik minta izin pada 3 waktu. Kenapa waktu tu biasa waktu kita berehat? Bila tu? Dia kata min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isya. Dia kata sebelum solat fajar. Itu waktu ni, waktu kita kata waktu ketahanan tu. Waktu sahur. Lepas tu bila lagi? Ketika kita berehat pada waktu tengah hari, itu dikatakan waktu qailulah, tidur tengah hari. Sebelum atau selepas zuhur, dan yang ketiga selepas isyak. Dan satu daripada waktu itu disebut tadi itu bila? Sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi ini antara dikatakan waktu ketuhanan. Mimpi pun insya-Allah mungkin ada tafsiran tertentu yang benar. Waktu itu pun waktu doanya mustajab. Banyak nas-nas menunjukkan situ. Satu lagi dikatakan waktu syaitan. Waktu syaitan ni lah. Ni. Waktu syaitan merayau ni. Waktu orang tua-tua di kampung dulu dekat je senja, akrah anak-anak supaya balik. Lepas tu masuk dalam rumah mandi siap. Betul sebenarnya. Rupanya tok nenek kita dulu, orang tua-tua di kampung, duk kata macam tu benar. Ada nasnya. Ada sandar ni, hadis ni. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dia kata waktu maghrib ini antara sifat setan, dia suka merayau pada waktu. Sebab tu tuan-tuan, tapi jangan buat lah. Ini jangan buat Ini just perkongsian. Kalau ada orang nak belajar ilmu hitam, ilmu yang menggunakan sihir, khidmat jin, iblis, setan dan sebagainya, bila masa untuk mereka mencari ilmu tu, inilah waktunya. Dia pergi dekat waktu senja, dia melakukan benda-benda yang menimbulkan kekufuran. Dia buatlah benda-benda Allah Ta'ala marah. Minta maaf saya sebut macam kencing ke, berak atas Quran ke, dia pijak Quran, dia pergi mana tempat-tempat dia katakan tempat tu keras, orang nak kata tempat tu keras banyak penunggu ada jin setan, dia pergi situ, dia pijak Quran, duduk situ sekejap. Setan yang memang itu masa dia merayau akan berdamping dengan orang ni, tetapi orang ni boleh kufur kerana melakukan perkara itu. Nak kena ingat tu tapi jangan nak buat pula, tak boleh, jangan nak buat. Lepas tu saya ingat masa saya kecil dulu, saya ingat lagi peristiwa ni, masa tu saya darjah berapa? Kecil darjah 1, darjah 2 lah. Jiran kami, rumah tu kawasan kampung saya dulu, bayangkan tahun 80-an. Rumah dekat rumah saya tu kawasan hutan banyak lah, pasal ada nama Cik Guli, kita panggil Cik Guli ni, dia buat tu. Dia baru masuk kawasan kampung tu, dia pun buat banglo dia, rumah dia. Jadi rumah dia buat tu biasalah, dia akan tebang hutan, lepas tu buat construction semua sekali. Masa tu kita kecil-kecil, petang-petang budak-budak suka main, merata tempat. Hari tu pergilah ke kawasan rumah dia tu. Kawasan rumah dia tu memang kawasan hutan lah. Tengok dekat senja baru saya balik. Lepas tu biasa kami, adik-beradik dengan arwah abah ni semayang berjemaah maghrib. Atau apa saya ingat, saya habis semayang maghrib, saya ingat saya duduk bersila atas tikar semayang. Lepas tu saya pun tak sedar. Lama saya rasa saya tidur, lama semua saya rasa saya tidur. Lepas tu saya pun sedar. Bila sedar kata, lamanya aku tidur. Masa dekat-dekat nak isyak dah. Saya pun bangun pergi ke dapur. Tapi saya masih lagi macam kacau-kacau. Ingat lupa. Lepas tu saya tanya, kenapa ni? Kata abang-abang, saya kata, tadi lepas maghrib tiba-tiba mu ni macam tak sedar. Kena rasuk. Arwah abang pun baca dah apa-apa sikit. Saya posting tak sedar.
Arwah abah saya baca, patah arwah kata bawa pergi ke depan, suruh tidur dalam bilik. Rupanya saya masa tu memang apa, adik-adik kata ataupun arwah abah kata mungkin saya kena rasuk. Masa tu saya dirasuk. Sebab apa, waktu maghrib kita dah pergi main di kawasan hutan dan sebagainya. Ataupun kita kata lepas asar tu. Jadi tuan-tuan kena ingat lepas ni. Kena ingat. Sebab tu kalau kadang-kadang kita tengok dulu masa sebelum PKP, budak-budak muda ni main bola sampai dekat-dekat senja. Lepas tu bila habis main bola, dah gelap dah masa maghrib, orang semayang di masjid surau, duduk lepok lagi tengah-tengah padang main bola, ataupun duduk kita kata nak kering kampung, duduk lepok tu kita tang senja, kita lalu kita bergegas nak pergi surau masjid, kita tengok masya-Allah pokok ni duduk sekali dengan setan ni. Kalau kita Allah Taala buka dah mata kita boleh melihat setan, mengkali setan penuh di situ. Sama juga di pasar malam. Dekat-dekat senja tu masa tu lah orang tengah ramai di pasar malam nak beli tu nak beli ni. Dan kalau kita tengok memang apa, kalau kita boleh tengok, tapi benda tak boleh lah sebab mustahil. Ini sudah jadi sunnatullah, kita tak boleh melihat jin ataupun setan. Tapi kalau kita boleh tengok senja di pasar, itu memang tempat kegemaran dia. Jadi kena ingat sikit ya. Kena ada tahu masa-masa dia. Sebab yang ke-14 ini adalah salah satu sifat syaitan, mereka suka meraya pada waktu maghrib. Ini hadisnya. Okey, habis tuan-tuan bab yang ni. Kita tengok kesimpulan ya. Kesimpulan ni, syaitan ni makhluk yang dilaknat, hina. Semua yang berkaitan dengan syaitan buruk, baik dari segi fizikal ataupun sifat dalamannya. Ini kita dah bincang di awalnya. Kemudian yang kedua, pendedahan tentang sifat syaitan ni bertujuan menimbulkan rasa benci. To know is to hate. Gitulah. Tak kenal maka tak benci. Dan hubungan kita dengan syaitan ni kita tak boleh rasa kesian. Kita memang kena benci. Kenapa? Itu yang diwartakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan sifat syaitan yang wajib kita ketahui dan hindari supaya tak jadi macam mereka. Banyak. Antaranya sombong, takabur. Kalau kita rasa kita hebat, kena ingat. Itu sifat syaitan. Marah benar ke syaitan, takut benar ke syaitan, hantu. Kita tanpa sedar dah jadi syaitan. Membazir, lepas tu gemaruk, judi tidak nasib, pengotor, mungkir janji, sebar fitnah, apikan permusuhan, pergaduhan, pemarah, marah benar. Kita dengar cerita orang yang marah, suka marah ni, memang huru-hara lah hidupnya. Marah sikit, lempang bini. Marah sikit, buat tu. Marah sikit, buat ni. Orang yang dipengaruhi oleh marah ni, orang yang dipengaruhi oleh setan. Kena ingat sikit. Lepas tu kita kena belajar tasawuf, bersihkan jiwa supaya hilang sifat-sifat tu. Benci pada zikrullah, kita bincang dah itu. Antara contoh kata azan, dia memang tak suka lawangan azan. Setan akan lari tercerit-cerit. Disebutlah hadis sampai terkentuk-kentuk bila dengar azan. Dia tak mau dengar azan. Dan oleh kerana nas itu dah, kadar rawatan kita kata ruqyah Islamiyah. Saya tak saya tak gemar pakai perubatan Islam sebab istilah perubatan Islam tu pun macam agak keliru. Sebab orang kita sebut itu perubatan moden di hospital. Ini pula perubatan Islam pakai jampi. Sebenarnya bagi saya semua perubatan yang tidak bercanggah dengan Islam, tidak menggunakan benda-benda yang haram, yang nyata jelas haram, lepas tu yang menyelamatkan nyawa manusia, itu semua perubatan Islam. Cuma saya lebih suka kata ruqyah. Ruqyah ni macam jampi. Jampi Islamiah, jampi yang berbentuk Islami menggunakan ayat Al-Quran. Lepas tu dalam ruqyah Islamiah, antara satu teknik yang berkesan untuk kita kata perambat ataupun menghindarkan, menjauhkan jin setan ni adalah dengan melaungkan azan. Ini kita dah bincang sebelum dah. Lepas tu oportunis, suka tangan kiri, gopoh, gelojoh dan sebagainya. Okey, tuan-tuan, ini kita habis bab yang ke berapa tu? Bab yang ke-6. Jadi sekarang kita masuk. Saya tunggu masuk Kita tunggu masuk bab yang ke-7, perang gerila dengan syaitan. Perang gerila dengan syaitan. Kenapa perang ini? Ini kata ni intisari utama buku ni lah. Sebab tajuk buku saya ini pun perang gerila dengan syaitan. Okey. Kenapa saya katakan perang gerila? Sebab di awal buku ni pada cover depan kita letak ayat surah Al-A'raf tu. Allah kata innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sesungguhnya dia setan melihat kamu, dia dan juga kuncu-kuncu dia, kabilah dia, dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Dan ayat ni tuan-tuan adalah sunnatullah, hukum ketetapan Allah untuk kita di alam ini. Maksud kita tak ada tengok setan.
Kalau ada, ni selalu saya sebut, tak apa saya ulang lagi sekali supaya benda ni masuk. Sebab soalan ni berulang kali orang akan tanya. Dan apa, kalau kita ni umat Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan juga Sunnah, faham, kita tak mudah kena tipu. Sebab ramai yang kena tipu sebab tak tahu, jahil. Tak terasing dalam bentuk isu-isu berghaibiyat, isu-isu yang berkaitan dengan benda yang ghaib yang kita tak nampak di mata, macam jin setan. Ayat surah Al-A'raf tu, ayat yang ke-27 tu, ayat tu dah jadi sunnatullah, hukum Allah, ketetapan Allah yang dia tidak akan ubah. Apa dia? Kita manusia yang sihat, segar-bugar tak boleh melihat jin ataupun syaitan. Jadi kalau ada orang yang mendakwa dia boleh melihat jin ataupun syaitan, itu bukan satu kelebihan. Itu bukan satu kelebihan. Itu adalah sejenis abnormality, penyakit yang perlu dirawat. Maksudnya mungkin dia ada chemical imbalance. Ada masalah skizofrenia ke, masalah mental. Dia nampak, bukan real, tapi halusinasi dia. Yang kedua, mungkin dia terkena gangguan. Memang terkena gangguan jin atau syaitan nak kacau dia. Bukan satu kelebihan. Dan kemungkinan orang yang mendakwa tu dia menipu. Konon-konon dia dikurniakan kelebihan itu pada orang yang tak nampak. Jadi kita Allah Ta'ala kurniakan akal. Kalau kita dengar dakwaan sebegini, jangan terus percaya, oh dia memang lagu tu dia diberikan kelebihan oleh Allah. Sejak kecil lagi dia boleh nampak benda-benda macam ni. Kita berkata, macam mana awak tahu? Betul dia cakap dia nak apa? Dia cakap, Ustaz, awak nak percaya ke? Kalau saya kata saya ni dengan Ultraman tu tak jauh mana sepupu. Sepupu je dengan Ultraman. Cuma saya ditakdirkan masa kecil saya ni diterbangkan oleh arwah ayah saya Ultraman di planet Ultraman tu sampai ke bumi. Lepas tu mak ayah saya jumpa saya di Kelantan. Saya pun dibesar. Sebenarnya saya ni dengan Ultraman tak jauh mana, sepupu je. Nak percaya kalau saya cakap macam tu? Tak logik loh saya, macam cerita Superman. Yalah, saya kelentong, apa nak percaya? Benda tak logik. Cerita Ultraman nampak terang dalam menipu, tapi yang isu melihat jin setan dengan mata kepala ni atas dakwaan kelebihan, ini memang Quran sebut. Kalau tanya saya lah, nak dengar dakwaan si fulan itu, dia kata dia diberi kelebihan boleh melihat jin ataupun setan, ataupun nak ikut Quran. Saya kata ikut Quran. Nas tu jelas macam tu. Sehingga Imam Asy-Syafi'i kata apa? Siapa mendakwa dia melihat jin dengan setan, orang yang tak nampak dia kata dia nampak, dan dia ni bukan sakit, orang ni perlu ditangkap dan ditakzir, didenda sebab dia telah menyanggah Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, belajarlah daripada sumber Al-Quran dan juga Sunnah supaya kita tak mudah ditipu. Ni dah orang cerita percaya berlaku, dan fitnah besarlah boleh berlaku. Boleh berlaku fitnah besar. Saya tak nak cerita lah. Banyak contoh fitnah besar bila orang tu mendakwa, dia kata dia nampak, oh si fulan ni ada ni, ada ni. Padahal kamu tu tak ada pun. Lalu berlaku fitnah yang besar. Okey, itu ayat tu lah yang menjadi inspirasi. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-27. Menjadi inspirasi nama buku ni, Perang Gerila dengan Syaitan. Kenapa gerila? Sebab kita berhadapan dengan musuh yang tak dapat dilihat. Dan sebab itulah kita kena ada kelengkapan strategi yang betul supaya kita boleh berhadapan dengan musuh tak nampak ni. Dalam musuh tu tak nampak, kita pula tak tahu strategi, cara mereka nak rosakkan kita, lagilah teruk situasi kita. Sebab tu kena belajar. Kena belajar. Okey, bab 7 ni cerita mengenai perang gerila dengan syaitan, ataupun kalau saya katakan teknik yang digunakan oleh jin ataupun syaitan untuk merosakkan kita. Okey, kita tengok. Sebelum tu, ni interesting. Hadis ni sangat menarik. Hadis ni disebut mengenai lokasi pemerintahan iblis. Cuma tuan-tuan nak kena ingat, ni benda ghaib. Benda tak nampak di mata. Tak boleh reka. Benda ghaib ni mesti berdasarkan dalil. Riuh 2-3 hari ni. Oh, dalil ni tak perlu. Memanglah. Kalau kita belajar, dalil ni biasa jadi menjadi makanan orang-orang yang mendalami bidang tu. Tapi kalau macam kuliah biasa, di kuliah sebuah di masjid, dalil ada 2 jenis. Satu dalil yang umum, satu lagi dalil yang berbentuk detail, terperinci. Kalau tanya saya budayakan. Saya sebut dalil. Sebelum anak murid ataupun audien tanya, saya sebut siap-siap dalil. Kenapa? Kadang-kadang setengah penceramah ataupun ustaz dia kata tak perlu bagi tahu dalil ke orang awam ni. Sebab apa? Orang awam bukan faham pun, bukan appreciate pun dalil. Dia janji boleh beramal. Betul, saya setuju.
Tetapi pihak kita sebagai penceramah lebih baik kalau kita biasakan, budayakan beri dalil. Dalil umum cukup dah. Contoh kita kata, tuan-tuan semayang ni sekian-sekian. Okey, ini berdasarkan hadis. Sebut gitu juga dah. Hadis ni sahih Bukhari Muslim. Ulama kata sahih. Cukup macam tu. Jadi orang awam ni dia dengar, dia terus diajar dengan sandaran. Walaupun tidak terperinci. Bagi saya cara itu lebih mengembang luaskan minda masyarakat. Dulu je lah masyarakat mungkin tak tahu dalil, tak tanya dalil. Tapi sekarang kita ni yang mengajar, kita kena didik. Kita kalau boleh kita nak audience kita ni bukan selama jadi orang kampung ataupun jadi orang biasa. Kita nak satu hari nanti audience kita akan naik darjat, dia pun boleh juga mengajar sebab dah didedahkan dengan dalil. Cuma dalam majlis ilmu tu kadang-kadang betul jugalah. Kita nak tanya guru kita untuk mengajar, kita tanya dalil mana dalil. Itu kadang bahasa kita mungkin agak kurang sopan. Kita kena modify lah. Kita ada 1001 cara untuk bertanya. Contohnya kita kata, Ustaz sebut ni boleh tak saya nak minta pengesahan untuk rekod saya sendiri. Kat mana nak cari? Tu ayat-ayat yang boleh kita gunakan dengan lebih sopan. Jangan kata Ustaz, betul ke Ustaz cakap ni? Mana dalil ni? Cuba tunjuk dalil. Jadi Ustaz macam saya simpan saya mengajar. Kalau orang tanya soalan tu, saya pun rasa macam tersentak juga tu. Berbanding kita tengah mengaji, Ustaz sebut satu benda. Ustaz dia kata, tuan-tuan sekalian, iblis ni kalau tuan-tuan nak tahu, dia ada istana. Pusat pemerintahan dia di atas lautan. Daripada situlah dia bergerak. Katalah saya sebut macam tu. Dan benda ni benda ghaib yang mesti berdasarkan dalil. Tuan-tuan boleh dan berhak untuk tanya saya dalil. Contoh angkat tangan. Cuba saya mengajar. Tuan-tuan angkat tangan. Ustaz, iya ke? Mana dalil ni? Saya akan tersinggung berbanding ayat kedua. Assalamualaikum Ustaz. Ui, menariklah Ustaz. Menariklah poin ni. Boleh tak Ustaz bagi tahu mana saya nak rujuk hadis mana ke saya ini untuk rekod saya sendiri Ustaz. Menarik, benda yang menarik. Lain tu bila cara dia kata, oh sorry. Kalau saya pun saya kata, oh sorry, saya lupa nak sebut. Okey, dalil itu ada dalam Sahih Muslim. Maksudnya dua sudut lah bila bincang buat dalil ni. Memang masyarakat, orang awam, mereka tak perlu dalil terperinci. Kita cerita dalil umum cukup dah. Itu yang pertama. Tetapi kita, pihak penceramah, kita jangan pandang rendah kepada audiens kita. Dan kita kalau boleh kita biasakan bawa dalil. Tak apa dalil umum tak apa. Okey tuan-tuan, iblis ni dia ada singgahsana sendiri. Daripada situ dah dia hantar pasukan untuk merosakkan. Dan ini berdasarkan hadis Sahih Muslim. Cukup. Jadi kita biasakan. Jadi bila audiens dengar tu, dia bukan sekadar dengar cerita, dia tahu, oh ada sumber ustaz ni cakap. Dan kadang-kadang kalau si ustaz ni tersasung, tak sebut sumber, orang mau boleh tanya, tapi cara tanya tu kena berlapik juga. Jangan, mana dalil ustaz? Tu nampak macam, bagi saya kurang adab. Modify sikit, ustaz, bagus ni, menarik poin tu, saya tak pernah dengar. Boleh tak ustaz bagi rujukan mana saya nak, ni untuk rekod saya sendiri. Bahasa kita boleh gunakan. Cukup-cukuplah tu nak berpolemik isu dalil ni. Kita kalau boleh kita upgrade masyarakat. Mengajar, sebut dalil. Mengajar, sebut dalil. Umum tak apa. Okey, hadis ni, hadis Sahih Muslim. Benda ni benda ghaib. Kita tak tahu sebab kita tak nampak iblis, kita tak tahu di mana. Tiba-tiba Nabi sebut, lalu Nabi ni seorang Rasul yang menerima wahyu, kita terima. Dan cuma kata hadis ni disebut secara umum. Dia kata singgahsana iblis, pusat pemerintahan dia berada di atas lautan. Laut mana? Allahu a'lam. Dan daripada situlah dia hantar pasukan tentera untuk merosakkan. Kita imani sekadar itu sahaja. Janganlah kita buat teori. Sebab apa? Tengok ni ada cerita ni. Tahun 90-an saya ingat lagi masa saya belajar di UM, buku ni meletup-letup ni. Hiwar Sahafi ma'a Jinnil Muslim. Bawah tu. Pengarang dia dia ni macam jurnalis ataupun wartawan Mesir. Muhammad Isa Dawud. Dia buat kajian, dia suka buat jin-jin, dia buat kajian, dia jumpa beberapa kaedah untuk menarik ataupun berinteraksi dengan jin. Satu kaedahnya dia kena pinjam khus kawan dia, tubuh kawan dia tu dijemput jin. Lepas tu masuklah jin tu. Nama apa jin tu? Bamiyan ke apa saya lupa lah. Jin tu raja jin daripada India. Dia masuk Islam. Lepas tu dia pun interview lah si jin tu melalui kawan dia tu. Ini pun dari segi ilmiah pun payah juga nak jadikan sebagai hujah ni sebab benda ni dah menjangkau benda ghaib. Lepas tu buku tu sedaplah baca.
Tapi dalam interview dia tanya macam-macam. Jin, UFO, betul ke tak jin, macam-macam lah. Lepas tu si apa jin hok konon yang masuk badan kawan dia cerita lah UFO tu macam pergerakan kami macam jin. Cuma satu yang menarik bila dia sebut hadis atas ni, atas air, lepas tu dia pun letakkan teori. Ni tak betul ni. Kenapa saya kata tak betul? Dia meletakkan teori pusat pemerintahan iblis yang dimaksudkan hadis ini adalah segitiga bermodal. Sebab dia kata kawasan tersebut banyak merekodkan kehilangan kapal awak kapal terbang. Tapi ni penting tuan-tuan. Kita boleh berteori. Ikutlah kita kadang suka benar dengan usaha bawa teori konspirasi. Dia baca satu hadis, dia pun cuba sahkan dengan maklumah dia ada. Kalau tuan-tuan tahu inilah sekian. Nabi sebut tu inilah sekian. Tak boleh lagu tu. Sebab dia ada adab-adab yang kita perlu berinteraksi. Antara prinsip asasnya, benda ghaib ni penting. Benda ghaib kita hanya imani dengan perkhabaran wahyu. Dan kita tak boleh letak teori lebih-lebih. Macam contoh, atas laut. Kenapa laut? Lepas tu si Isa Daud ni kalau baca buku tu dia buat teori. Dia kata apa? Dia kata teorinya, dalam sebuah hadis Nabi larang sahabat duduk antara tempat panas dan juga sejuk. Okey. Nabi larang duduk tempat panas dan juga sejuk. Sebab dia kata di situ tempat digemari oleh setan. Lepas tu dia pun kata setan ni dia akan mengumpulkan kekuatan bila duduk antara panas dan sejuk. Lepas tu si Isa Daud ni pun kata berdasarkan research dia kata di dunia ni ada 3 tempat yang menjadi tempat misteri, banyak orang hilang, dan ketiga-tiga tempat ni dia kata tempat pertemuan arus panas dan juga sejuk. Kat mana dia kata Bermuda Triangle, segitiga Bermuda. Lagi dia kata kat mana? Laut Setan di Jepun dia kata. Satu lagi gurun padang pasir Gobi ada satu tempat dia kata. Tempat ni memang ada perubahan peredaran panas sejuk. Jadi logiklah di sini kenapa iblis kata nak buat singgah sana dia dekat Bermuda Triangle sebab di situ ada tempat pertemuan arus panas dan juga sejuk. Pun begitu tuan-tuan, sedap dengar cerita ni, teori ni, tapi tak dipakai. Kenapa? Adab dia ghaibiyah, benda ghaib kita jangan lebih-lebih. Cukup kita imani berdasarkan Nabi sebut, jangan kita korek lebih dalam dan kita buat teori-teori kita. Dibimbangi, teori kita akan menutup nas yang sahih. Contoh, hadis Nabi kata arasy iblis berada di atas air, umum. Tapi oleh kerana kita gairah sangat dengan berbagai teori konspirasi, akhirnya tak nampak ada hadis. Korang tahu tak? Nabi sebut singgah sana iblis tu dekat Bermuda, segitiga Bermuda di US. Habis wasak apa yang Nabi sebut. Tuan-tuan dia kena belajar, dia ada adab-adabnya. Kita macam hadis fitan, hadis akhir zaman ke, ataupun teori-teori benda-benda ghaib ke, dia tak boleh memandai, dia tak boleh buat teori lagu tu. Dia mesti berdasarkan nas, dan nas tak boleh lebih. Nanti ke depan tuan-tuan kalau boleh saya share antara yang saya sebut dalam buku ni mengenai boleh saya pun tak ingat muka surat berapa. Kita antara mana dah? Ini peta minda dia. Ni nama-nama jin. Nama-nama jin dan juga syaitan. Okey. Sambil-sambil. Kita tak payah serius. Ni bab yang keberapa ni? Belakang-belakang ni. Belakang-belakang. Ni dakwaan tentang nama lain bagi jin dan juga syaitan. Lepas saya tegaskan beberapa kali. Ni kita kata prinsip ni. Jin syaitan ni benda ghaib. Hanya kita imani, kita pegang berdasarkan wahyu. Cubaan untuk menelah perihal jin syaitan yang bukan bersumberkan wahyu tak dapat diyakini kebenaran dia. Cukup kita kata begitu. Dan bila bincang bawah ni tuan-tuan nanti kita akan nampak saya akan sentuh berkaitan dengan nama-nama jin yang kononnya boleh mendatangkan sakit misteri. Macam ada riuh itu Balqis, Batrisya, Erisha. Itu antara sebab kenapa saya tulis buku ni. Antara sebab saya tulis buku ni tahun 2012 tu, itu nak jawab benda tu. Sebab apa kita kata ulama silam dia biasa nak menjawab kekeliruan, dia akan
tulis buku, bawa hujah-hujah dia, tak puas hati jawab balik, barulah kita kata legacy yang kita tulis itu akan ditinggalkan untuk apa masyarakat itu berguna. Komentar ni, budaya Melayu. Ni 231. Ini saya tulis ni memang saya nak jawab benda ni. 231. Komentar dakwaan jin, nama jin yang boleh mendatangkan sakit misteri. Ni cerita dia ni ustaz tu lah, ustaz ni popular. Dia sebut ni, ada 5 nama ni. Boleh mendatangkan sakit misteri. Dia kata Najwa Aisyah Batrsyah Balqis. Lepas tu bila kita baca berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan jin setan ni tak boleh memandai. Saya rasa berdasarkan pengalaman saya di klinik saya, tak boleh. Sebab bila kita sebut macam tu, orang awam yang tidak mengetahui disiplin ilmu, dia akan telan. Dia kata, oh ni nama jin. Dan nama ni boleh mendatangkan sakit misteri. Lalu dia akan menjadi satu benda yang dipegang. Sebab tu para ulama jaga semua disiplin-disiplin. Ini antara contoh lain tuan-tuan. Nama-nama ni. Ini nama-nama lain. Disebut dalam dalam kitab. Ini kita akan bincang ni. Antara satu contoh lagi, nama-nama jin hak didakwa. Mana dah? Ni. Nama apa? Nama iblis. Nama iblis dan juga anak-anak dia. Bersama dengan portfolio dia. Contoh ni nama dia Zauba'ah. Nama dia Laqis. Mana dah? Saya kena cari. Saya pun tak ingat muka surat berapa. Sebab buku apa. Okey. Ni. Portfolio. Okey, dua-dua. Anak-anak iblis. Ini kita akan jumpa just apa kita kata sepintas lalu lah. Untuk menarik perhatian supaya tuan-tuan kekal bersama kita. Ni, okey. Ni. Komentar kritis tentang riwayat nama anak-anak iblis dan tugasan mereka. Ni contoh lah. Saya pernah mengajar, saya sentuh benda dalam kelas. Lepas dalam kelas saya ada seorang Datuk Zahari. Dia ni orang pandai, dia sangat kritis. Dia pergi, dia kata saya ikut Ustaz. Kursus perubatan Islam, seorang ustaz yang popular. Dia kata satu tajuk tu, satu topik, dia kata apa? Dia kata mengenal musuh. Dia pun cerita. Musuh kita dalam perubatan Islam ni setan, iblis. Lepas tu iblis ni, dia kata ada anak. Dia bawa nama-nama anak ni. Anak dia Zalnabur, Thabar, Al-A'war, Masuk. Jadi dia siap nama portfolio. Zalnabur ni ganggu manusia di pasar. Thabar, hasut manusia di musim. Ni detail ni. Dia bawa terperinci. Dasim dan sebagainya. Lepas tu bila kita tanya, biasanya usaha-usaha ceramah ni, mengajar ni, dia kata apa? Dalam kitab sebut. Dia sebut contoh tafsir Tabari. Tafsir Tabari sekian. Pada tafsiran ayat sekian. Lepas tu tambah lagi. Laqis. Ditambah lagi. Batar dan sebagainya. Itulah. Sekian. Tetapi antara hak menarik, tengok kesimpulannya. Hak ni saya suka. Ini contoh disiplin ilmu. Waktu kita insya-Allah bila kita belajar, kita dididik dengan disiplin ilmu hak betul, kita tak mudah telan ketika orang lain telan. Walau bagaimana Ibnu Athiyah dalam kitab tafsir Al-Muharrarul Wajiz ketika mentafsirkan ayat ni, surah Al-Kahfi ni. Dia cerita nama-nama ni keluar ni sebab apa ni? Sebenarnya nas tak ada. Nas sebut secara umum sahaja ni. Allah sebut iblis ada zuriat keturunan. Allah kata wa idh qulna, ingat bila peristiwa kami kata kepada malaikat sujud pada Adam, semua sujud kecuali iblis. Iblis ni Allah kata kana minal jinni, berasal daripada jin. Lalu dia murka, menderhaka perintah Tuhan. Patut Allah kata afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Allah berkata, patut ke tidak kamu jadikan iblis dan keturunannya. Sepatah ni je. Allah Ta'ala kata keturunannya. Lepas tu bila nak explain siapa keturunan iblis ni, maksudnya ulama tafsir ni, dia akan tarik cerita tu, cerita ni, riwayat ni. Okey, berdasarkan riwayat sampai kepada Mujahid, seorang tabi'in. Nama dan tugas mereka bla 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 bla, panjang lebar.
Patut di awal bab ni, kita bincang hak saya di screen sekarang ni, di awal bab ni saya sebut mengenai Israiliyat. Kenapa Israiliyat? Benda ni banyak berpunca pada riwayat Israiliyat. Kemudian kenapa kita kata ghaibiyat ni tak boleh sekadar kitab sebut, Tok Syekh tu sebut. Sebab ghaibiyat, benda ghaib, prinsip dalam agama kita, tak ada siapa tahu benda ghaib. Tak ada siapa tahu nama iblis, nama anak-anak dia dengan portfolio. Tak ada siapa tahu. Bukan mujahid, bukan kitab sekian. Sebab benda ghaib, ini ghaib lah ke ni? Macam nak tahu nama dia sabar, portfolio dia sekian? Macam nak tahu? Ada kitab sebut. Macam mana kitab tahu? Penulis kitab tu tahu sebab apa? Mudah kata, oh dah ada hadis sahih sebut. Okey, settle. Dan ayat Quran sebut, settle. Maksudnya, tak ada cara untuk kita tahu benda ghaib, nama ke, portfolio jin setan ni berapa tinggi, berat badan dia, umur dia, kita tak tahu. Sebab benda-benda ghaib, benda tak nampak di mata. Dan dalam agama kita prinsip pada benda ghaib masih berdasarkan wahyu ataupun dalil Al-Quran dan juga sunnah yang sahih. Itu kita lebih selamat dengan cara itu. Waktu tuan-tuan buku ni, bukan nak angkat buku sendirilah. Minta maaf. Buku ni, di awalnya, dia macam ada pengesahan panel syariah Telaga Biru. Kalau bahagian depan ni, panel syariah Telaga Biru dah semak buku saya ni. Lepas tu dia buat kesimpulan. Ada dah. Okey. Kata konsultan syariah Telaga Biru. Okey. Pada pendapat saya, buku ini sangat untuk ditelaah semua jenis masyarakat. Okay. Di sini ingin saya tekankan bahawa isi kerana buku ini tidak bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Isi kerana buku ini tidak bercanggah dengan kaedah fiqh mazhab tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab saya sandarkan semua pada dalil, nas ataupun ada kaedah disiplin ilmu lah. Sebab kita mengaji begitu, kita dilatih begitu oleh guru kita dan kita pun cuba sedaya mungkin kita nak beri kesedaran kepada masyarakat supaya boleh kritis. Ni dia kata, ni metodologi dia lah. Ni saya tak buat ni. Saya just hantar manuskrip. Tapi pihak konsultan syariah Telaga Biru ni, sebab dalam tu ramai kita kata pakar-pakar, ustaz-ustaz, dia review buku saya, dia pun buat kesimpulan metodologi. Saya berterima kasih lah kepada mereka. Okey, jauh pergi tuan-tuan. Dah 10 minit, kita sambung balik. Serangan iblis ataupun syaitan tadi tu, bab yang ke-7, muka surat 88. Saya pun tak ingat muka surat tu. Lokasi, cukup kita kata Nabi sebut atas air kat mana? Allahu a'lam, di lautan. Kita tak tahu. Tak boleh kita ambil minta research grant ke dengan Maritim Malaysia, aku nak cari mana singgahsana iblis. Kita pun kata dekat Tiga Bermuda sebab teori itu hilang bla bla bla. Jangan. Kita tak tahu benda baik. Cukup kita imani benda ni, setan ni sebenarnya bukan lokasi tu yang penting. Sebenarnya nak cerita memang kita berperang gerila. Kita tak tahu kat mana center dia. Contohlah katakanlah Jepun masa perang dunia kedua. Dia tengok Pearl Harbor tu antara tempat lokasi strategi untuk kita kata tentera musuh. Dia pergi bom bila Pearl Harbor tu dah kalah, dia pergi takluk tempat lain. Nampak senanglah masalah kita, prinsip dia kita dengan setan, kita tak nampak kat mana singgah sana dia tu, pusat pemerintahan. Kalau kita tahu, kita hantarlah banyak-banyak orang boleh ruqyah ke, pergi baca ke, ruqyah ke tempat-tempat. Tak ada, bukan gitu. Sebab kita tak tahu. Kita dengan setan memang kita tak nampak. Ini adalah ujian Allah kepada kita di dunia. Dan walaupun ujian ini nampak berat, Allah tak nak beri panduan. Itu dalam bab ke-8 nanti kita tengok panduan-panduan. Walaupun kita tak nampak dia boleh serang kita anytime. Kita pun tak tahu kat laut mana dia duduk. Kata-kata pun buat command center dia untuk menyesatkan Adam. Tapi at least Allah tak nak berikan panduan pada kita berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah yang sahih, cara untuk berhadapan dengan mereka. Lepas tu tuan-tuan kena sabar. Kena sabar terus dengan sesi kita ni supaya in the end kita boleh nampak, rupanya panduan yang ditinggalkan oleh Nabi kita berdasarkan Al-Quran sunnah sudah cukup untuk kita berhadapan. Tak perlu lagi cari bomoh tu ke, buat teori tu, teori ini dan sebagainya. Okey. Ini boleh diumpamakan perang gerila. Musuh halimunan. Sebab Allah kata sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu sedangkan kamu tidak dapat melihat mereka.
Okey. Itu yang pertama prinsip dia. Kemudian serangan syaitan pula adalah musuh tak nampak datang daripada segenap penjuru pula tu. Segenap penjuru. Dia kata kemudian aku datang kepada mereka daripada depan, belakang, kanan, kiri, segenap penjuru. Kemudian seterusnya disebut lagi. Allah Ta'ala benarkan, dia kata, kerahlah para pengikutmu yang berkuda maha berjalan kaki untuk mengalahkan mereka. Maksudnya setan ni, dia cukup untuk merosakkan kita. Jadi bila kita belajar bab setan, kita akan jadi macam celik mata sikit. Semua sudut ruang hak kita hidup, dia boleh masuk. Sebab tu penting untuk kita belajar talbis iblis. Talbis iblis. Okey. Alhamdulillah alam, kita stop situ. Saya kira kita start sini dulu. Lepas tu next class lagi 2 minggu baru kita masuk, ataupun minggu kedua keempat kita masuk cara serangan iblis dan juga syaitan kepada kita, supaya kita kenal, kita sedar, aku punya dah kena tipu oleh syaitan sekarang ni. Allah alam, kita start sini. Okey, kita buka dalam untuk sesi soalan jawab seperti biasa. Boleh buka mic ataupun tulis dekat chat. Dan kalau boleh jangan tanya soalan yang dah ditanya sebelum-sebelum ni. Dah banyak kali bola, kita kalau boleh kita nak terus ke benda-benda baru lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh bertanya ke Ustaz? InsyaAllah saya Yalah, tanya ya. Sila. Saya tertarik dengan berkenaan Ustaz kata pasal mimpi tu. Ya. Nak tahu mimpi itu benar atau tidak bergantung kepada seseorang kan? Betul. Betul tak? Betul. Tapi bagaimana dengan ada satu riwayat dalam surah Yusuf yang mana sahabat sepenjara Yusuf itu dia bermimpi. Dia bermimpi sedangkan mereka itu bukannya orang yang soleh sebab dia masuk penjara. Lalu dia tafsirkan mimpi itu dengan Nabi Yusuf, mimpi itu benar. Jadi mereka itu bukan orang soleh tapi mereka mimpi itu ada maksud. Macam mana Ustaz nak harmonikan dua dalil tadi? Okey, masya-Allah. Terima kasih Cik Arif. Bagus soalan ni. Dia dalam buku saya tulis. Ada satu bab saya tulis. Tajuk dia mimpi orang kafir. Mimpi orang kafir itu adakah membawa petunjuk ataupun petanda. Berdasarkan nas Al-Quran dan juga sunnah, memang mimpi orang kafir dia kadang-kadang. Boleh tutup mic tak? Siapa yang buka mic tu tutup mic. Macam bingit dekat telinga, sakit telinga saya. Dia gini. Dalam keadaan biasa, mimpi orang kafir ni tak memberi petanda apa-apa. Tetapi berdasarkan nas Al-Quran, kadang-kadang mimpi orang kafir boleh membawa kepada kebenaran. Sebab kadang-kadang orang kafir ni, dia mungkin kufur, tidak beriman kepada Allah. Tapi integriti dia tinggi, dia tak menipu. Itu kena faham. Dua perkara berbeza. Itu yang pertama. Yang kedua, mimpi dalam surah Yusuf, mimpi Raja Mesir, mimpi teman sepenjara Yusuf. Mimpi mereka sebenarnya kita kena tengok dari sudut lebih luas. Bukan mereka bermimpi untuk manfaat mereka, tetapi mereka bermimpi, mimpi mereka itu menjadi manfaat kepada Nabi Yusuf, menampakkan karisma Nabi Yusuf sebagai seorang yang benar. Tafsir mimpi ini hebat, dan itulah menjadi sebab kemudian bila Raja Mesir bermimpi, Raja Mesir buntu, seorang hak selamat daripada di penjara dan pernah duduk sekali dengan Nabi Yusuf, dia teringat, dalam penjara ni ada seorang lelaki yang handal mentafsir mimpi. Jadi kita kena tengok sudut tu. Dan sama juga, kita tak boleh nafi, ini berdasarkan pengalaman saya jumpa ramai juga orang yang masuk Islam setelah bermimpi. Macam ada jiran surau kami, nama dia Kapten Syukuri. Dia ni asal Sabah Kristian. Dia ni kapten kapal dagang, bawa pergi Merata. Lepas tu dia kata satu malam tu dia bermimpi, dia nampak ada jari telunjuk duduk tegak macam tengah tahiyat solat. Lepas tu dia pun cari jawapan, akhirnya dia bertemu dengan Islam. Dan itu antara titik tolak bagaimana dia dia boleh dapat hidayah. Dapat hidayah. Lepas tu sekejap saya share ni kita letak satu-satu. Ini slide buku saya tu. Ini bab dia. Contoh kisah mimpi pada hadis. Kontroversi setengah mimpi. Kontroversi setengah mimpi ni macam apa?
mimpi jumpa dengan Nabi lah. Mimpi bukan Islam. Ini bab yang ketujuh. Saya sentuh. Rupanya mimpi bukan Islam ni memang berlaku dan surah Yusuf sebut sendiri. Dan cuma mimpi bukan Islam tu dia akan ada manfaat kepada orang Islam tu. Manfaat kepada orang Islam tu sendiri. Okey, boleh Itu sekadarnya dah sebab jawapan tu panjang lebar tu saya ringkaskan begitulah. Jelas, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Okey, yang pertama terima kasih. Yang pertama kita kata walaupun dia bukan Islam tetapi dia bukan menipu, integriti dia tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, mimpi bukan Islam, kadang-kadang dia nak serlahkan orang Islam tertentu. Okey, syaitan ganggu orang sakit kronik. Bagaimana untuk membantu? Dia gini kita kena ingat elemen tubuh kita ni. Kita mengandungi elemen fizikal, mental dan juga spiritual. Tiga-tiga ni kena sihat. Kalau salah satu tak sihat, rosak juga. Contoh, fizikal kuat, angkat besi. Vitamin cukup. Emosi pun stabil. Tapi tak solat subuh. Tak guna juga. Akhlak buruk, tak guna juga. Dia kena sihat. Dan setiap satu tu dia ada makanan dan ubat-ubat dia. Contoh kalau tubuh sakit, Panadol contohlah. Kaki kena gout, ada ubat-ubat dia. Dan semua tu pun ada ubat masing-masing. Spiritual, dia perlu kepada makanan rohani. Contohnya ibadat, majlis ilmu dan sebagainya. Masalah emosi kalau orang tu macam kata sakit kronik sakit kronik dia akan terganggu dari segi fizikal dan sudah pasti dia akan terganggu juga dari segi emosi. Jadi kita cara nak rawat orang yang kena sakit kronik, kita kena ambil kira ketiga-tiga aspek tadi tu. Contoh dia sakit kronik sebab apa? Sakit buah pinggang. Okey, kena ambil kira aspek rawatan buah pinggang untuk pastikan toksik dalam badan dia tidak mengganggu orang lain. Kemudian dari segi emosi, kita kena konsum dia, beri kegembiraan. Dari segi spiritual, kita kata okey, baca doa dan sebagainya. Jadi tiga-tiga tu ada peranan dia. Kita tak menafikan satu. Contoh saya katakan tadi di awal tadi ada student budak hafal Quran, tapi oleh kerana terkurung lama masa PKP, dia terkandas di asrama dia. Lepas tu dapat maklumat pula mak dia di kampung kena COVID. Dia pun resah, tak boleh keluar daripada asrama, menyebabkan datang macam-macam pemikiran. Dan pada masa itu kita tak ada pergi tazkirah ke dia. Ala bizikrillah. Kenapa nak berzikir ni? Kita kurang berzikir. Kita tak boleh buat lagu tu. Kita kena pergi konsum dia secara emosi. Jangan cara yang betul. Maksudnya nak bantu ni tengok ketiga-tiga aspek. Tengok ketiga aspek. Dan sudah pasti dia tak boleh simply lagu tu. Kena serah pada pakar dia lah. Allahuakbar. Okey, lagi soalan? Kita ada 49 orang ni. Bagus, alhamdulillah. Ustaz, Iblis dan syaitan tu, they are very focused and determined, ya. Adakah kemuncak effort itu bila mereka dapat berjaya meruntuhkan ikatan rumah tangga? Is that their ultimate goal? Kalau kita kata sebenarnya gini, ultimate goal dia nak Allah kata, kita ambil satu ayat surah Fatir. Allah kata ayat ni jawapan yang merangkumi semua. Allah kata apa? Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan tu musuh bagi kamu, kamu kena anggap dia sebagai musuh. Apa matlamat dia? KPI dia, target dia. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Dia duk ajak puak-puak dia supaya sama-sama jadi penghuni neraka. Orang syirikkan Allah, dia nak supaya orang tu masuk neraka. Bergaduh suami isteri, bercerai-berai, supaya apa bercerai-berai tu akan ada impak-impak lain akan bawa masuk ke neraka. Jadi itu matlamat dia. Antara satunya kita tak nafi lah, supaya pecah belah rumah tangga tu. Sebab bila orang berkahwin, syaitan menangis. Sebab apa? Dia dah tertutup peluang untuk menjebakkan manusia kepada zina. Tapi bila dah bercerai, terbuka lagi lah ruang-ruang tu dan bagi banyak. Maksudnya dia bukan sekat hubungan suami isteri, dia merangkumi semua benda. Okey, benarkan daun bidara jin takut? Sejauh mana kesayangan terhadap benda-benda ni sebenarnya kalau tengok pada nas secara direct saya tak jumpa lah sebut daun bidara jin takut dan sebagainya. Tetapi berdasarkan pengalaman peruqyah, orang yang merawat daun bidara ataupun cuka getah ataupun asid tu antara benda-benda yang setan tak suka. Dan dia qiyas. Kenapa daun bidara ni? Sebab daun bidara ni disebut di langit ni ada pokok, baru ada pokok bidara. Sidratul Muntaha. Ketika Nabi naik ke langit, Allah kata apa?
bila Nabi tengok Jibril kali kedua dalam rupa fizikal yang asal surah An-Najm. Dia kata apa? Dekat mana? Nabi tengok. Inda sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa. Dekat dengan sidrah. Sidr, pokok bidara terakhir. Pokok bidara rupa dia macam mana? Allah alam. Of course tak sama seperti yang di dunia. Lepas tu di situlah syurga. Kenapa? Pokok bidara, syurga, lepas tu setan pun takut. Sebab setan makhluk yang dilaknat, dia tak boleh masuk syurga. Jadi apa sahaja yang menyebabkan dia mengingatkan kembali apa nasib malang dia tak suka. Macam kita lah, kita ni jenis tak suka satu benda. Orang buat benda tu kita akan lari. Contoh kita tak suka dengan satu bau rokok contohnya. Atau orang merokok. Kita pun tak sedap, kita rasa lagi. Itu kiasan. Macam cuka getah tu pula dikiaskan apa? Nabi larang apa buang air panas dekat lubang-lubang tu. So, dekat lubang sebab apa? Mungkin boleh mencerakan jin ataupun setan. Dia kiaskan daripada cuka getah. Hak lada hitam, hak lain nanti Allah alam. Saya tak pasti. Ini nak kena tanya orang dalam bidang ni. Lepas tu kadang-kadang orang yang dalam bidang kita kata ruqyah Islamiyah ni ataupun kita kata ruqyah Islamiyah ni, kita kena cari hak alim. Jangan cari hak belajar lebih kurang. Cari hak alim, dia boleh beri penjelasan kepada kaedah-kaedah yang dilakukan. Allah. Okey. Kita dah 10.30. Ustaz Esok nak buka lagi ke soalan? Kita bagi lagi mungkin satu soalan ke? Cepat apa? Siapa nak tanya buka soalan, buka mic. Saya rasa jelas perbincangan kita malam ni . Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Kalau ada orang kata kalau kita tiup tu, kalau boleh dengan air liur sekali . Tu saya tak tahu. Saya katakan tak tahu. Mungkin dia kias pada mana-mana hadis lah. Allah saya tak tahu. Kenapa nak kena air liur? Sebab Nabi ludah. Ada sahabat Nabi yang terganggu. Macam dia kena gangguan. Nama apa sahabat. Nabi pun buka mulut dia, Nabi ludah dalam mulut tu. Dan ludah Nabi ni kita kata bukan cana-cana lah. Nabi tepuk dada dia. Nabi tepuk dada, Nabi kata ukhruj aduwallah, keluar wahai musuh Allah. Dan hadis pula ada perbincangan khilaf ulama. Boleh ke tidak jin merasuk? Ada yang kata tak boleh, dia sekadar boleh beri was-was, hasutan dan minda. Ada yang kata boleh merasuk. Dalil dia Nabi suruh jin tu keluar, masuk hak keluar tu benda masuk lah. Okey, ada orang mimpi baby gangguan syaitan. Ini pun tak tentu juga Kak Syamsina. Tak tentu. Mungkin kalau tanya orang yang biasa apa merawat merawat ni kata antara satu petanda berdasar pengalaman dia lah. Dia kata mimpi bayi itu sebagai tanda gangguan. Allah alam. Bagaimana cara nak mengelak gangguan ni? Kita dalam buku saya Faiz Sulit mimpi tu ada Nabi ajar. Bukan saya kata Nabi ajar. Bila kita mimpi ngeri, apa saja mimpi ngeri kita sedar. Kita baca a'udzubillah 3 kali, kita ludah ke kiri ketika ini. Lepas tu kita beralih sikit tempat tidur. Beralih sikit. Ludah ke kiri itu isyarat lah. Bukan kata habis kohok keluar tak. Maksud sebenarnya tuan-tuan. Kalau kita betul-betul dalami Al-Quran dan juga Sunnah, jawapan tu ada belaka. Cukup untuk panduan kita. Tapi malangnya kita ni tak mengaji. Dan alhamdulillah saya kira usaha yang dibuat oleh Akademi Tadabbur ni memang patut kita sokong. Dia buat program-program sebegini. Allah. Jadi dialurkanlah kalau tuan-tuan nak bantu sebar-sebarkan dan juga sumbangan kepada sesi ini ataupun kepada Akademi Tadabbur. Mimpi air sungai ada kekaitan gangguan. Saya tak nak kata macam tu. Saya tak ada kata. Dia gini, mimpi ni mudahnya dia tidak ada kaedah ABC. Tak ada kaedah ABC. Kalau mimpi air bermaksud sekian. Patah gigi orang nak mati contohnya. Kalau mimpi sekian, tak ada. Dia tak ada kaedah mimpi ni. Mimpi dia lebih kepada firasat orang yang mentafsir mimpi. Kalau ikut almarhum Tughni Aziz, saya hidup mengaji dia lama, masih kecil tu. Dia kata mimpi ni kita boleh tafsir ke baik. Kita harap sebagainya baik. Dan kalau tanya saya mimpi ni, saya katakan mimpi ni tak boleh jadi sebagai hujah. Jadi dia tak ada kaedah. Dia mengikut orang. Contohnya Khalid bin Al-Walid sebelum dia masuk Islam ada riwayat ni dalam Musnad Ahmad ke saya lupa. Khalid bin Al-Walid bermimpi masuk kebun hijau. Dia pun tanya Abu Bakar. Abu Bakar dalam kalangan sahabat Nabi, Abu Bakar antara yang handal mentafsir mimpi.
Kenapa handang tafsir mimpi firasat dia benar? Kalau tanya para ulama macam mana dapat firasat yang benar? Jaga mata, jaga hati. Orang yang matanya jaga tak pandang benda mengarut, Allah tak nak buka mata hati dia. Dia boleh mentafsirkan sesuatu dengan firasat yang benar. Jadi tak ada jawapan khusus. Jadi bila Khalid tanya Umar, tanya Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar kata mu akan masuk Islam. Sebab dia kata aku daripada padang pasir kontang masuk kebun. Kebun itu sesuatu yang mengembirakan, syurga pada kebun, kamu akan masuk Islam. Banyak lagi lah mimpi-mimpi. Jadi tak ada kaedah khusus. Okey, kemudian adakah boleh dijadikan kitab Ibn Sirin? Okey. Tahu tak Cik Arif, berdasarkan kajian para ulama, Imam Ibn Sirin tak pernah tulis buku mimpi. Itu dalam buku saya tu, buku saya apa yang mana? Saya pun dapat maklumat pertama ni daripada siapa? Daripada Ustaz Omar Muhammad Noor, ni pensyarah hadis kat USM. Rupanya Imam Muhammad Ibn Sirin tak pernah tulis buku pasal mimpi. Kalau ada orang jual di pasaran ensiklopedia mimpi oleh Imam Muhammad Ibn Sirin, itu tak betul tu. Sebab ni ada seorang ulama, dia tulis buku ni. Buku ni disenaraikan kitab Haddar min ulama, kitab yang diberi amaran oleh para ulama. Dia kata di pasaran tu ada kitab satu, disenarai berapa buah kitab. Dan kitab-kitab ni ulama pesan jangan percaya. Sebab orang dakwah macam Imam Ibn Sirin, dia ni antara tabi'in. Tabi'in tahun ke tak silap berapa? 100 Hijri. Dan zaman-zaman tu orang tak banyak boleh menulis. Dan mereka masih lagi dekat dengan zaman Nabi. Dan mereka pegang sungguh antara satu larangan Nabi. Nabi kata jangan tulis hadis, takut bercampur dengan Al-Quran. Zaman-zaman tu. Dan Imam Ibn Sirin usahakan nak tulis pasal tafsir mimpi. Hadis pun dia tak tulis. Imam Ibn Sirin. Ini kajian ulama buat lah. Dalam buku apa saya itu disenaraikan hujah-hujah dia. Kalau dia tak tulis, hadis pun tak tulis, takut bercampur, takkan dia nak tulis benda lain. Dan cerita kata kitab tafsir mimpi Imam Ibn Sirin tu, tahun ke berapa ratus Hijri baru muncul orang buh nama dia. Akhirnya orang percaya itu dia punya. Tapi ulama buat kajian tak ada. Muhammad Imam Ibn Sirin dia memang tak pernah menulis buku berkaitan dengan mimpi. Dan Imam Ibn Sirin ni antara karamah dia handal mentafsir mimpi. Kita tak nafi dah. Okay. Ini tengok. Seorang yang warak, berhati-hati, banyak riwayat menyebut beliau tidak menulis sebarang catatan hadis. Ini dalam buku ni saya sebut. Okey, cukuplah tu. Allahu a'lam. Okey. Saya rasa cukup untuk hari ni ya. Untuk malam ni dah 10.30 kita ni. Mungkin semua dah ada urusan lain. Memang sedap. Bab ni saya, berdasarkan pengalaman saya, 2 benda, 3 benda. Orang Melayu tak cukup masa kalau sembang. Orang Melayu. 3 masa. Yang pertama, jin setan. Sekarang ni. Yang kedua, mimpi. Mimpi. Ni orang Melayu yang tak cukup masa. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, wali Allah. Cerita Tok Wali. Oh, cerita Tok Wali tak habis masa. Tak cukup masa. Tapi cukuplah. Dan ketiga topik tu insya-Allah saya ada bahannya. Nantilah kemudian kita bincang. Allahu a'lam, apa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buat pada kelemahan di sini, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni dapat bermanfaat bersama. Assalamualaikum.